عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أبي زعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk kepada satu bab yang ataupun tajuk yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu ialah bab orang yang bertanya, bab orang yang menjawab soalan orang yang bertanya melebihi yang ditanya. Taib, ini babnya soalan Sayyidina Muhammad. Orang tu tanya sikit saja, tapi kita yang jawab tu jawab panjang. Qala Ani Zuhri an Salim an Ibni Umar. Salim itu ialah anak kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sementara Ibnu Umar ialah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ialah 3 generasi yang alim. Umar, anaknya Abdullah ibnu Umar, cucunya ialah Salim ibnu Abdullah. Qala an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tuan-tuan subhanallah masalah Sayyidina Muhammad dalam kita duduk atas muka dunia ni, masalah Sayyidina Muhammad yang paling bernilai dan berharga sekali ialah anak-anak yang soleh. Itu yang paling nilai dan berharga sekali. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah kita kata masalah Sayyidina Muhammad bila mana kita mati esok, nak harap orang lain doa, kita kata susah lah kot. Tapi kalau kita itu ada anak yang soleh, dia tidak akan lupa mendoakan kita. Taib, sebab anak yang soleh ni dia hanya dikira sebagai anak yang soleh kalau dia tidak melupakan untuk berdoa kepada ibu dan ayahnya dengan Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jadi anak yang soleh sahaja yang mendoakan doa itu hari-hari. Kalau kata anak tu soleh, mayang banyak, ngaji rajin dan sebagainya, dia tak akan dikira sebagai anak soleh kalau dia tak mendoakan kepada mak dan ayah dia. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita nak meletakkan diri kita sebagai anak yang soleh ataupun anak yang solihah kalau muslimatnya, sekalipun ayah dan mak kita telah pun mati, jangan tinggalkan doa tu pada setiap kali kita sembahyang. Kalau tu imam doa kita aminkan. Kalau kita sembahyang kita doakan. Taib. Jadi kalau 5 hari sekali dia berdoa masalah Sayyidina Muhammad, tak kira lagi dia berdoa time sembahyang sunat. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Taib, maknanya kalau orang lain nak doa kat kita 5 hari sekali, siapa dia nak doa? Tak ada. Melainkan Tuhan dah buat dah ketetapan. Doa tu doa daripada Quran. Pasal apa? Sebab ibu bapa ni, kedudukan ibu bapa, yang dikatakan ibu bapa ni kedudukan sangat tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Selepas Tuhan suruh kita berbakti pada dia, Tuhan suruh berbakti pada mak bapak. Dalam Quran Tuhan kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam Quran Tuhan kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan dah tetapkan bahawa kamu tak boleh menyembah melainkan kepada dia saja. Wa bil walidaini ihsana, dan Tuhan dah menetapkan bahawasanya kepada mak ayah itu kita kena berbuat baik. Tuan-tuan subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad itu keistimewaan yang Tuhan bagi kepada setiap orang yang nama mak dan ayah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila kata Tuhan suruh buat baik, maknanya masalah Sayyidina Muhammad di antara kebaikan yang paling utama yang mesti dibuat oleh anak kepada ayahnya, kepada ibunya, ialah mendoakan kedua ibu dan ayah. Masalah Sayyidina Muhammad.
Bahkan tuan-tuan, hak tu kita kata dalam, hak tu kita sebut dalam lepas mayang. Dalam kitab Tuhfatuz Zakirin ada menyebut Sallallahu Alaihi Muhammad, selepas kita membaca Fatihah, sebelum kita baca amin, jadi disunatkan kita membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, lepas tu amin. Taib. Tu tak kira lagi dalam semayang. Tuan-tuan, subhanallah, yang paling bernilai hidup kita ni siapa? Anak-anak. Itu nilai sekali. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebab itu Sallallahu Alaihi Muhammad, anak-anak ni kita tahu nilai tak mana. Waktu tak ada. Sebab tu kata ulama, al-auladu ni'matun la ya'lamu qimataha illa man faqadaha. Anak-anak tu nikmat, la ya'lamu qimataha, kita tak mengetahui, tidak mengetahui nikmat anak-anak, illa man faqadaha, melainkan siapa yang hilang anak-anak. Waktu hilang berasa, waktu ramai-ramai duaan kita tak berasa pun. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bila tak ada seorang pakat pergi keluar kerja, mengaji apa semua, duduk rumah kita rasa seronok waktu lepas ada hari tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, anak-anak dinilai sampai kita mati lagi masih bernilai. Masalah Sayyidina Muhammad tu saya ingat tuan. Saya ketika ni cerita lebih kurang berbelah tahun dulu lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia anak-anak tuan, kadang-kadang susah nak bela anak ni. Susah macam mana? Masalah Sayyidina Muhammad. Kita ni nak bela anak, cara mak ayah kita bela kita, boleh? Tak boleh. Zaman kita macam lain, zaman mereka macam lain. Akhirnya kita pun tercari-cari apa formula nak bela anak zaman lah. Saya, tuan-tuan, jadi kita cari pengalaman baru. Nak bela anak tu cari pengalaman baru. Tak boleh nak guna pattern yang mak pak bela mak pak ataupun ayah kita bela kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, cabaran banyaklah. Cabaran banyaklah. Masalah Sayyidina Muhammad. Sehingga satu masa orang panggil saya untuk buat qiyamul lail. Yang panggil tu kalau tak salah ingat Petronas apa ni di Gurun, panggil saya buat qiyamul lail. Buatlah. Tempat yang buat tu saya ingat masalah saya nama di Sik tu, di Sik tu ada satu tempat, ada satu camp tu, apa nama tak ingat. Masalah Sayyidina Muhammad. Tak apalah, saya tu bila orang sobat qiyamul lail, tak apa, pilah buat jadi imam harian tahajud. Adalah sampailah tam doa. Saya bukan nak menangis pun, kita nak doa biasa-biasa je lah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi bila main tentang satu doa, saya doa tu Tuhan ilham nak doa dengan doa tu. Doa dia Sallallahu Alaihi Muhammad ialah, ya Allah Tuhanku, Engkau Sallallahu Alaihi Muhammad selamatkanlah anak-anak kami di zaman mereka. Tu keluar dalam mulut saya. Ya Allah, Engkau selamatkanlah anak-anak kami di zaman mereka, ya Allah. Waktu tu teringat salah seorang anak saya. Sebab ramai-ramai anak ni subhanallah, bukan semua sama. Bukan semua sama. Hak ni lain sikit. Lain sikit masalah Sayyidina Muhammad. Lain sikit dia ni. Jadi tentu subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, bila berdoa dengan doa tu, Husain menangis. Tak tahan. Pasal apa? Kita berasa ni, kalau kita berasa kita nak selamat diri kita daripada neraka, daripada kemurkaan Tuhan Sallallahu Alaihi Muhammad. Taib. Orang yang kedua lepas kita, anak-anak. Alhamdulillah Sallallahu Alaihi Muhammad, dengan berkat doa apa semua, Tuhan tu maha kaya, dia bagi hak kita nak. Dia dorong hak kita nak tu, ni maha kaya Allah. Sebab kita nak anak kita macam mana? Alhamdulillah, Tuhan tu maha, dia bagilah. Subhanallah Sallallahu Alaihi Muhammad. Taib. Kemudian sebelum tu
tuan, saya tak hafal Quran. Hafal Quran hak ni hak diwajibkan waktu kuliah takat tu lah. Tu pun tak apa nak ingat lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu naiklah kereta. Naik kereta dengan anak saya nombor 2 tu, hadirul hadis tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu tu dia umur 6 tahun. Lah hati saya kata, kalau lah anak aku boleh hafal Quran. Kalau lah anak aku boleh hafal Quran. Sebab orang yang hafal Quran ni, dia boleh menyelamatkan 70 orang ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Bayangkan, yang sudah ahli keluarga yang sudah wajib masuk neraka dengan anak yang hafal Quran, boleh menyelamatkan ahli keluarganya. Jadi kalau ahli keluarga tu boleh diselamatkan dengan satu hafiz Quran, sallallahu alaihi Muhammad, takkan tuan-tuan, yang paling utama kepada anak tu siapa? Mak ayah dia. Bawa kereta, tiba-tiba anak saya tu sallallahu alaihi Muhammad, dia kata, Walid, umur 6 tahun, dia kata, Amidina hafal Quran. Saya kata apa? Nak hafal Quran. Dia habaq nak hafal Quran tu, meramu air mata Allah tu juga turun. Susah tuan-tuan nak buat kereta, air mata duk keluar sebab wiper duk keluar. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, masalah saya kata, ya Allah, nak berat. Waktu dia kata nak hafal Quran tu, saya berasa macam syurga dah. Hai, syurga dah aku. Tuhan qabul, Tuhan Maha Kaya, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi dia hantarlah hafal Quran. Ngaji sekat darjah 3 sekolah, jam 4 saya tarik keluar hafal Quran di sekolah Ustaz Radhi, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Tuhan qabul. Pada malam dia khatam Quran, habis khatam Quran, saya, orang perempuan dan tok dia habis khatam Quran. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Jadi subhanallah, lepas tu seorang-seorang anak-anak berkat minta nak hafal Quran. Kebetulan pula subhanallah, masalah saya kita pun duduk darul hadis. Mai hafal semua. Anak saya daripada apa ni, dia 2, 3, 4 semua mai hafal Quran. Alhamdulillah. Tuan, jadi kita ni, hak tu aset kita. Kita bukan ada harta, kita tak ada. Harta kita tu masalah Sayyidina Muhammad, anak-anak. Lepas tu kata ulama, al-awladu ni'mah, anak-anak tu nikmat. Jadi tuan-tuan, jadi kalau macam tu masalah Sayyidina Muhammad, kalau macam ni kata-kata, ustaz, kami tak ada anak dah ustaz. Adalah anak tapi jadi ikut lain. Tak apa. Tuhan tu Maha Kaya. Masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan tu Maha Kaya. Tengoklah anak siapa-siapa, masalah Sayyidina Muhammad, haduk hafal Quran, haduk mengaji, masalah Sayyidina Muhammad, kita menyumbang tu pun ada sumbangan dah tu. Tambah-tambah hak lepa tu kami ajak, masalah Sayyidina Muhammad, tolong jangan lupa orang menyumbang kat kita, doa sama kat lepa. Esok ni lepa alim, lepa duduk di tempat saya duduk ni, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, lepa jadi tu dengan sebab apa? Di antaranya adalah saham kita. Masalah saham kita. Tuan-tuan, anggaplah anak-anak kita darul hadis tu adalah anak tuan-tuan juga. Anak kita semua juga. Masalah Sayyidina Muhammad. Tu kita tumpang lepa tu jadi anak kita. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kita tengok di sini. Salim itu anak Ibnu Umar. Baik. Ibnu Umar tu anak Sayyidina Umar. Tu lapis, tiga lapis, semua alim. Baik, subhanallah. Qala an Salim an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana rajulan sa'alahu. Seorang laki-laki tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yalbasul muhrim? Muhrim, apa yang memakai oleh satu orang muhrim? Mana apa yang boleh orang yang berihram itu pakai? Baik. Kita tuan-tuan bahasa Melayu ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita muhrim tu hak taklim nikahan kita, kata-kata muhrim ni nak pergi Mekah ni, jaga-jaga tu kena pergi dengan muhrim. Muhrim ni apa dia? Muhrim dalam bahasa Arab orang pakai ihram. Tu orang yang dalam bahasa Arab muhrim tu yang pakai ihram nama muhrim. Tu ustaz, hak taklim nikahan kita tu, hak tu bukan muhrim, tu muhram. Ni baru main ni, baru ni orang baru tahu sehari-hari dua ni. Dulu
berapa lama masa duk pakai muhrim. Sehari dua ni berorang kata muhram hak pakai haram. Muhram tu hak tali nikahan kita tu muhram. Jadi ma yalbasul muhrim sallallahu alaihi Muhammad, orang yang memakai ihram, orang yang berihram, dia boleh pakai apa? Ni tanya satu orang sahabat dekat Nabi, orang yang pakai ihram dia boleh pakai apa? Baik, sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawapan Nabi taib macam lain. Dia kata boleh pakai apa? Nabi jawab, yang tak boleh pakai la yalbasul qamis, tak boleh pakai kemeja, wala imamah, tak boleh pakai serban, wala sarawil, tak boleh pakai seluar, wala burnus, tak boleh pakai burnus, wala sauban, tak boleh pakai pakaian masahul warsu, yang menyentuh kepala, abi za'faran, ataupun za'faran. Nabi tanya soalan Sayyidina Muhammad, sahabat dia tanya, apa yang orang muhrim boleh pakai? Nabi tak jawab macam tu. Nabi jawab yang tak boleh pakai. Tu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tu kebijaksanaan Nabi mengolah bahasa untuk memberi ilmu. Sepertilah satu orang sahabat namanya Sayyidina Muhammad Hudzaifah ibn Yaman. Orang lain tanya, ya Rasulullah, apa yang kami buat boleh masuk syurga? Nabi membagi tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hudzaifah bin Yaman ni dia main tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kalau saya buat saya masuk neraka? Soalan dia lain. Tu pun dia murid cerdik, dia panggil soalan Sayyidina Muhammad. Orang pun tanya, hai Hudzaifah, orang duk tanya Nabi, siapa yang kalau buat apa boleh masuk syurga, hang tanya buat apa masuk neraka. Pasal apa hang tanya macam tu? Kata Hudzaifah macam ni, soalan Sayyidina Muhammad, bila aku tanya soalan macam tu, Nabi pun habaq, buat ni masuk neraka, buat ni masuk neraka, buat ni masuk neraka. Aku tak buat. Bila aku tak buat, aku masuk syurga. Tu cara Hudzaifah. Ibarat macam kata-kata lubang. Tahu lubang? Nak masuk tujuh lubang lah, tak lari daripada lubang. Tu kata Hudzaifah soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kata sahabat ni, ya Rasulullah, orang muhrim boleh pakai apa? Nabi kata orang muhrim tak boleh pakai qamis. Qamis makna pakaian. Ni macam saya pakai ni qamis. Qamis ni jenis bentuk jubah yang tak belah depan dan kanan terbuka macam tu, dia panggil qamis. Qamis ni ialah jenis pakaian yang paling Nabi suka sekali. Pasal apa? Sebab ringkas soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka yang ringkas. Dunia ni Nabi tak peduli sangat, ringkas, sederhana. Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Qala walal imamah, orang yang pakai ihram tak boleh pakai serban. Tak boleh pakai serban. Baik, soalan Sayyidina Muhammad. Serban tuan, ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Pakai serban dalam sembahyang tu dia kira macam mana? Hadis dhaif tapi boleh diamalkan. Soalan Sayyidina Muhammad. Serban ni kalau dipakai ketika sembahyang, soalan Sayyidina Muhammad, pahalanya ialah 70 kali ganda. Tu pahala pakai serban ketika sembahyang. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi macam mana? Soalan Sayyidina Muhammad, kita kalau kita pakai serban hanya di luar saja. Soalan Sayyidina Muhammad, di rumah kita sembahyang tak pakai serban, macam mana? Kata ulama, orang yang kalau di luar dia pakai serban, dalam sembahyang dia lebih afdal pakai serban. Kalau di luar, soalan Sayyidina Muhammad, dia tak pakai serban, jadi dalam sembahyang tu taib. Jadi keadaannya taklah seperti orang yang di luar pakai serban, dengan dia dalam sembahyang dialah yang lebih patut pakai serban. Baik. Jadi serban ni, jadi soalan Sayyidina Muhammad, dalam satu hadis Nabi sebut ta'ammamu fa innal malaikata muta'ammiman. Pakailah serban, malaikat tu pakai serban. Pakailah serban, malaikat tu pakai serban. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, ni daripada sehari ke sehari keluar satu ilmu. Kita ngaji keluar lagi ilmu. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan,
Bila kata mengaji ni, satu yang kita tahu, wajib beramal. Ustaz, jenuh lah kami ustaz, kena pegang serban lepas ni. Tak, tuan-tuan, soalan senang. Walau apa sekalipun, tuan-tuan, sebelum kita mati, tuntutan untuk beramal tu tak lepas, melainkan untuk beramal sekalipun, sekali kita beramal. Kalau tidak, kita akan dipersoalkan oleh Tuhan pada hari bangkit itu. Sekali pun tak apa dah. Baik, sekali pun tak apa dah. Pasal apa? Untuk melepaskan tanggungjawab, kewajipan mengetahui dan tak beramal. Baik, ilmu ni kena beramal. Hak tu ya ilmu ni. Baik. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad walal imamah. Orang pakai ihram tak boleh pakai saban. Wala sarawil, tak boleh pakai seluar. Seluar ni kadang-kadang kita kata, kadang-kadang pakai seluar ustaz no. Masalah Sayyidina Muhammad. Seluar ni jangan kita kata seluar ni pakaian orang putih lah. Kadang-kadang orang kata ustaz dah pakai jubah tu tak pakai seluar, tak nak pakai seluar apa. Seluar jangan kata seluar tu kata-kata masalah Sayyidina hak orang putih dah. Orang yang mula-mula pakai seluar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tu yang mula pakai seluar. Nabi Ibrahim ni dia semua mula. Pasal apa? Sebab dia disebut dengan Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Bashar, bapa manusia. Bapa manusia. Pasal dari Nabi Ibrahim itulah berkembang biak manusia begitu ramai sekali. Sebab soalan Sayyidina Muhammad, kalau Nabi Allah Ibrahim ni kita tengok bangsa yang orang mesti kenal punya bangsa tu ialah baiklah di antaranya bangsa Arab. Bangsa Arab dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Arab yang banyak pada hari ini tu daripada Nabi Ibrahim. Lepas tu pula kita tahu bangsa yang paling Tuhan sebut dalam Quran paling banyak peringatan tentang bangsa tu Bani Israel daripada Nabi Allah Ibrahim juga. Soalan Sayyidina Muhammad daripada anaknya yang bernama Ishaq. Tapi ada anak yang bernama Ismail lahir bangsa Arab. Lepas tu kita ni main mana pula? Dari Nabi Ibrahim juga. Tuan-tuan, dari bangsa Arab hak ramai. Negara Arab tu Bahrain, Qatar, Kuwait, Hijaz apa semua tu. Duduk belah nu. Masalah hak belah kita ni subhanallah. Kita pun dari Nabi Allah Ibrahim juga. Lagi banyak. Pasal apa? Sebab Nabi Ibrahim berkahwin dengan Qantura, itu anaknya 6 orang. Kahwin dengan Hajar anak seorang, kahwin dengan Sarah anak seorang, kahwin dengan Qantura. Qantura itu ialah orang campa kuno. Soalan Sayyidina Muhammad. Dari perkahwinan dengan Qantura itu melahirkan 6 orang anak. Di antaranya ialah melahirkan bangsa Melayu ni. Subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad ni rantau Melayu ni. Subhanallah. Daripada campa turun kepada petani, turun kepada tempat belah kita, nu belah Indonesia, nu belah Filipina, itulah rantau Melayu. Semua daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Dia panggil Abul Bashar, dia bapa manusia. Manusia bercambah biak daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi oleh kerana dia tu di antara Nabi yang tua, Nabi yang awal, maka banyak dia mula. Soalan Sayyidina Muhammad. Di antaranya yang mula pakai seluar Nabi Allah Ibrahim AS, bukan orang putih. Soalan Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Ibrahim AS. Soalan Sayyidina Muhammad. Bahkan tuan-tuan, sejarah manusia yang pertama-tama beruban Nabi Allah Ibrahim. Ni kita uban di kita ni. Siapa mula? Nabi Allah Ibrahim yang mula tumbuh uban. Soalan Sayyidina Muhammad. Banyak. Jadi subhanallah, seluar tak boleh pakai ketika pakai ihram. Qala wal burnus. Burnus ni, kalau tuan-tuan kita pernah tengok jubah orang Morocco, orang Maghribi Morocco tu, jubah yang dia ada penutup kepala tu, dia panggil burnus. Tak boleh pakai burnus. Burnus tak boleh pakai. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad sama ada baju komis macam ni juga. Kebanyakan tengok orang Morocco kadang-kadang dipakai oleh
Salah Sayyidina Muhammad oleh orang Syria tu burnus. Qala wala thawban masahul warsu, dan tak boleh pakai pakaian yang menyentuh kepala. Baik, kita pakai serban, kita tudung kepala, tak boleh. Salah Sayyidina Muhammad. Wala thawban masahul warsu, tak boleh pakai pakaian yang menyentuh kepala. Baik, kalau nak buat juga, kita kata panaslah ustaz. Okey, cipta satu jenis pakaian tutupan kepala tu, daripada sini kita buh, dia terangkat macam tu, macam kotak. Boleh. Pasal apa? Sebab tak menyentuh kepala. Ada orang reka, ada lagi orang reka. Orang reka jual laku pada sana. Jadi kalau pakai macam tu, pasal apa? Sebab tak menyentuh kepala. Okey. Yang tak bolehnya ialah menyentuh kepala, yang tak boleh. Baik, Sayyidina Sayyidina Muhammad Abi Za'faran. Za'faran tu, Za'faran ni Sayyidina Sayyidina Muhammad Za'faran. Jadi Za'faran tak boleh pakai. Za'faran tu jenis wangi kan, tak boleh. Jadi Za'faran ni, subhanallah, Sayyidina Sayyidina Muhammad. Baik, Za'faran ni, dia yang Za'faran yang mana? Za'faran tu buah tu, buah Za'faran. Daripada Za'faran daripada buah sebenarnya. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Za'faran ni, baik, akaknya kunyit. Akak Za'faran tu kunyit. Sayyidina Muhammad. Jadi tuan, buah tu Za'faran. Baik, tak boleh pakai Za'faran. Jadi maknanya Sayyidina Muhammad, orang yang berihram tak boleh berwangi-wangian. Tak boleh berwangi-wangian. Jadi Sayyidina Muhammad, fa illam yajid an-na'laini. Okey, masuk pula bab kasut. Na'lain ni Sayyidina Muhammad. Jadi kita yang orang lelaki, Sayyidina Muhammad, jadi bila kita pakai kasut, jadi kasut ni tak boleh kasut yang menutup. Kasut yang menutup. Kalau Sayyidina Muhammad, maknanya yang melengkung. Tak, yang melengkung. Jadi kita kata Sayyidina Muhammad, kita kata macam baju ni dia melengkung kita. Melengkung tu tak boleh. Tak boleh. Sayyidina Muhammad. Baik. Macam mana kalau jam? Jam macam mana? Jam ni walaupun ada sebagian ulama boleh pakai jam, tapi kata ulama yang afdalnya pakai macam ni. Mana kita tak abuh habis. Tu afdalnya. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad. Baik, maka begitu juga yang dikatakan dengan tali pinggang. Boleh pakai tali pinggang tu boleh, tapi untuk pendapat ulama yang lebih ihtiyati, berjaga-jaga, maknanya jangan tutup habis. Baik, Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad. Jadi satu anggota saja kita menutup, kita melengkung satu anggota. Kita kata tangan ni kita buat sarung tangan misalnya. Baik, itu maknanya kita dah menutup. Baik. Jadi bagi anggota yang ditutup, Sayyidina Muhammad, baik, kita akan dikenakan dengan sekok kambing satu dam. Menutup satu anggota satu dam. Begitu. Sayyidina Muhammad. Baik, jadi Sayyidina Muhammad, baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, itu yang dikatakan perkara yang diharamkan ketika mana kita pakai ihram. Baik. Jadi Sayyidina Muhammad qala fa illam yajid an-na'lain. Jadi na'lain itu mana kasut. Kasut ni, baik. Kasut yang paling afdal kita pakai ketika mana kita berihram, kasut yang boleh nampak jari semua. Kasut yang boleh keluar semua jari, tu yang paling baik. Sayyidina Muhammad qala fa illam yajid an-na'laini falyalbis al-khuffaini. Tapi tuan-tuan, ada orang yang kritikal, kasut tak ada. Nak berjalan tu subhanallah, kalau berjalan juga berarti apa? Berarti melecak, melecup, pasal panas. Yang ada hanya apa? Yang ada hanyalah khuffain. Khuffain ni ghalibnya orang Arab ada khuffain, iaitu khuf, dua khuf. Jadi khuf ni kalau kita kot ni, kita tak tahu kenapa di Mekah hanya khuf. Khuf ni iaitu jenis bentuk macam stokin,
yang dibuat daripada kulit ataupun plastik, sallallahu alaihi Muhammad, yang ada zip tu, yang ada zip, tu dia panggil khuf. Kok kita boleh pakai khuf? Boleh pakai khuf. Kalau tuan pakai khuf, sallallahu alaihi Muhammad pakai khuf, kita musafir 3 hari 3 malam. Kalau kita duduk di rumah ni sehari semalam, boleh pakai khuf. Pakai khuf ni apa kelebihannya? Waktu ambil semayang, kita tak payah basuh kaki, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kaki tu kita sapu atas dia, sapu, tak payah. Kadang-kadang kita kata, nak musafir ni payah, nak kasut kita kasut solo, kata-kata. Okey, tak ada masalah, ambil semayang tu sapu saja. Taib, tu maknanya boleh diamalkan. Jadi kalau orang Arab memang melepak ada khuf. Jadi kalau tak ada 2 kasut, pakai khuf. Cuma yang Nabi kata wala yaqta'huma, kerat khuf tu. Kerat khuf tu masalah Sayyidina Muhammad hatta yakuna, sehingga jadi kedua khuf itu tahtal ka'baini, maknanya kita kerat sampai dia duduk di bawah buku lagi. Jadi maknanya itu yang dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala kitabul wudu, masuk kepada satu perbahasan lain, iaitu kitabul wudu. Jadi bila masuk kitab ni, kitab mana apa? Kitab mana di bawahnya ada bab-bab. Bila kata kitab, di bawahnya ada bab-bab. Baik. Babu ma jaa fil wudu, iaitu bab yang berkenaan dengan soal Sayyidina Muhammad, Al-Quran dan juga hadis berkenaan dengan wudu. Wa qaulillahi ta'ala soal Sayyidina Muhammad, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bain. Qala idza qumtum ila salat, bila mana kamu nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah masalah Sayyidina Muhammad wajah-wajah kamu, wa aydikum, tangan-tangan kamu, ilal marafiqi, basuh tangan itu sehingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapukan kepala-kepala kamu, wa arjulikum, dan juga masalah Sayyidina Muhammad, wa arjulikum, dan juga basuhlah kaki-kaki kamu, taib ilal ka'bain, sehinggalah kepada paras 2 buku lali. Taib. Qala suratul Maidah, qala Abu Abdullah, wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sayyidina Muhammad, wa bayyana nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan wa tawaddu'a aidan marrataini wa thalathan wa lam yazid ala thalath wa kariha al-ilmi al-israfa fihi, sallallahu sayyidina Muhammad, wa an yujawizu fi'la an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah, wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menerangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anna fardul wudu, bahwasanya kefarduan wudu itu marratan wa tawaddu'a aidan marrataini, dan Nabi juga berwudu 2 kali, wa salasan, dan 3 kali. Maknanya sahabat Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil wudu, membasuh muka sekali, tangan sekali, semua sekali. Wa marrataini, dan pernah juga Nabi kita mengambil wudu 2 kali, muka 2 kali, tangan 2 kali, semua 2 kali. Wa salasan, demikian juga 3 kali. Baik, soalan Sayyidina Muhammad, bila kita ambil wudu ni, di antara yang kurang orang bagi perhatian ialah terhadap permasalahan penggunaan air. Kita ni biasa buka ambil semayang tu, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, ayat banyak, dia buka tuan-tuan. Dia masalahnya bila kita basuh muka tu tuan-tuan, ayat duk keluar pro tu, mana kita tu membazir. Jadi kita bila kita mengambil wudu, kita nak wudu kita tu berkualiti pahalanya. Okey, walaupun wudunya tu sempurna, basuh 3 kali, subhanallah, tapi dia hilang pula pahalanya. Tak mana, tak ayat keluar banyak. Wudu elok dah, tapi pahala kurang balik. Pasal ayat keluar banyak, kita tu membazir penggunaan ayat. Tayyib masalah Sayyidina Muhammad. Cerita membazir ni,
Baik. Ada satu kata-kata tabi'in, katanya minal wudu israf. Di antara perkara yang berkait dengan membazir, kita duk baca membazir ni makanan, membazir. Ambil wudu pun ada membazir. Baik. Walau kunta ala syati'il bahri, sekalipun kita ambil semayang tu tepi laut. Sekalipun kita ambil semayang tepi laut. Macam mana? Kalau kita ambil wuduk melebihi daripada 3 kali. Nabi buat sekali-sekali pernah buat, dua-dua kali Nabi pernah buat, dan Nabi berhenti setakat 3 kali. Taib. Ada ulama mengatakan, apa hukum kalau kita mengambil wuduk lebih daripada 3 kali? Ada ulama mengatakan hukumnya makruh, tak ada pahala. Semayang ada pahala insya-Allah. Ambil wuduk tak ada pahala. Pasal apa? Sebab lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Kita pula tuan-tuan, jenis kita ni, orang kita macam-macam passion. Pasal apa ambil lebih daripada 3? Sebab dia kata dia wah-wah tu. Wah-wah tu. Dia berasa macam tak kenal lagi lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu ambil lebih. Lebih tak ada pahala dah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Ada pula orang tuan-tuan, subhanallah, ni ambil sembahyang dalam sungai. Macam mana? Dia kata hayang. Itu tak tahu berapa puluh kali. Pasal apa agak-agak tu? Saya tanya, pasal apa ada hayang? Dia pun tu pula. Otot untuk apa? Barangkali dia takut ayat tak mutlak kot. Takut ayat tak mutlak kot. Baik. Tuan-tuan, ataupun dia takut ayat tu najis lah. Najis tak ada lah dalam sungai tu. Pasal apa? Hak tu bukan 2 kolah, tak juta kolah. Nak wah-wah. Buat apa waktu tu? Ambil je lah. Tuan-tuan, subhanallah, nak ayat apa lagi? Lepas tu bila basuh muka semua ni, sekali, 2 tu dah banyak, dah okey dah. 3 tu okey dah. Tak kenal lagi apa? Tuan-tuan, tu bila kita lebih, hukumnya makruh. Baik, ada ulama mengatakan hukumnya haram. Haram. Lebih daripada 3 hukumnya haram. Baik, ada ulama mengatakan hukumnya khilaful aula. Khilaful aula. Khilaful aula maknanya Musa Sayyidina Muhammad, taib, menyalahi yang afdal. Menyalahi yang afdal Musa Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi kalau basuh anggota wuduk Musa Sayyidina Muhammad, kita boleh ambil sekali. Pasal apa tu? Taib, kita kata macam ayat ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk ayat dalam mengambil, Nabi kita kalau mengambil wuduk ayatnya secupak besar mana? Cik, ni banyak ni. Cupak banyak ni bah. Cupak besar sikit. Nabi kita mengambil wuduk secupak. Taib, macam mana tu? Taib. Jadi Musa Sayyidina Muhammad barangkali esok ni hari 2 ni, waktu Pak Si menganjurkan program mabit mukhayyam orang tua ni, kena praktik ni, ambil semayang macam mana secupak ni. Ambil yang secupak tu macam mana Musa Sayyidina Muhammad. Dia masalah tuan. Kita kurang kita faham terhadap macam mana nak praktikkan. Baik. Dia tuan-tuan, ambil wuduk ni bukan mesti semua ayat tu penuh di muka dah. Sikit ya. Bila ayat tu kena di muka tani ya, kita sapu ya. Sapu sikit ni bagi rata. Tuan. Yang penting ayat tu mengalir. Bila kalau ayat tu mengalir, bila mengalir, jadi kita sapulah malak macam tentang tangan ni. Ada orang tanya, ustaz, dia Mekah tu lepas ambil sembahyang pakai spray tu boleh ustaz? Okey, spray tu mengalir. Kalau mengalir, okey tu. Nak pergi ambil wuduk tu jauh tu. Mekah ni pasien dia, kita yang buat bagi jadi payah. Macam mana? Hai, salah. Bila ayat ni kalau pi time lah ni, ish manusia. Bila kata macam tu pi ramai. Tapi kalau kita kata insya-Allah
Aku ni tetamu Tuhan, tahan nak susah kot. Bila kata senang-senang tu pergi Mekah. Tengok orang 7 tawaf, tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi. Kalau kata nak pergi, boleh masuk buku-buku-bukunya. Oh, boleh pun tawaf. Terus saya kata depan Kaabah, nak pergi bilik ayat apa kalau kata susah Mekah tu. Baik, masalah saya nama. Ada orang tuan-tuan, orang abang ada. Kami di Mekah, jenuh beli kasut, hilang. Dia pun bawa 5 pasang kasut. Ini contoh betul. Dia pipi semua 5 hilang semua. Itulah awak sangat. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, kita tawakal Tuhan ni. Kita ikut ya Tuhan nak suruh, Tuhan nak jadikan apa di Mekah tu, pulangkan saja pada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Kalau kata susah-susah, kadang-kadang orang tuan-tuan, ada orang habaq kata, "Ish di Mekah syok lah, bulan puasa syok." Ish kami kalau pergi umrah, kami pergi bulan puasa. Pasal apa? Syok. Dia pun try pipi tengok tu dia manusia celawanya. Ni pok-pok kelin ni orang ramai sangat tau. Marah pok kelin pula. Tuan, akhirnya pergi bulan puasa tu tak syok. Pasal apa? Sebab dia tu tak menghormati tetamu Tuhan tu. Akhirnya dia kata, heran orang kata syok, tak syok bulan puasa. Pasal kita tu tak mau syok. Tak syok. Di Mekah ni dia kena turun rumah tu perasaan macam mana. Waktu Mekah tuan, masalah Sayyidina Muhammad, menurut pendapat sebagian ulama, Mekah ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau setahun sampai 2-3 kali di aura Mekah Madinah tu dah kurang. Tapi kalau setahun sekali tu lain sikit. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang masalah Sayyidina Muhammad, dia niat macam lain pula. Aku Tuhan bagi pergi Mekah 3 bulan sekali. Orang bawa pergi Mekah tu. Tanggapan dia, cara dia nak tu macam mana? Contoh, kita ni boleh mai soalan Sayyidina Muhammad setiap waktu di masjid. Setiap waktu boleh main masjid. Kita rasa seronok. Orang ni hak dia buat orang pergi umrah apa semua ni tuan, dia kalih tanggapan, dia buat macam soalan Sayyidina, orang boleh setiap waktu main masjid. Dia boleh setiap bulan pergi Mekah. Perasaannya lain. Tuan. Tapi kalau dia tak buh perasaan macam tu, akhirnya dia macam mana? Dia rasa biasa dah pergi Mekah. Dia rasa biasa dah pergi Mekah. Maksudnya tuan, macam mana dia rasa dia nak menghidupkan perasaan tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dia kena buh ibadat dia. Aku ni, aku ada duit. Masalah Sayyidina Muhammad, aku nak pergi Mekah setiap 6 bulan sekali. Jadi daurah dia. Macam kita kata, aku nak pergi masjid 5 waktu sehari semalam. 5 waktu aku nak pergi masjid setiap waktu. Jadi dia teringat waktu tu, dia akan main macam mana? Teringat-ingat kat masjid. Kalau dia buat macam tu 6 bulan sekali, 6 bulan teringat pergi Mekah pula. Ni orang ada duit. Soalan saya nak hak setahun sekali berRamadan, insya-Allah pakai laki bini lah. Ramadan pergi Mekah. Ramadan pergi Mekah. Ramadan pergi Mekah. Pasal Tuhan bagi duit. Hari ni boleh kita buat. Esok kita mati nak suruh orang buat, siapa nak buat? Ni duit ada. Soalan Sayyidina Muhammad. Walaupun orang kata subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, duit itu daripada kita pi umrah macam tu, lebih baik kita buat jariah. Jariah hal lain pula. Jariah pasal pula. Ni tuan-tuan, Tuhan bagi duit untuk apa? Untuk kita. Simpan jangan, simpan rugi. Buat ibadat. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada setengah-setengah orang dia kata, Ustaz Ish, nak pergi umrah no 6,000 no. Awak ni, insya-Allah hak nak makan pun tak cukup. Oh sengkek lah. Sengkek Ustaz.
nak bagi murah rezeki pergi Mekah. Himpun 6,000 pi umrah dulu. Pi umrah dulu. Pi umrah, tuan-tuan. Balik ni Tuhan bayar balik 6,000. Lepas tu rezeki kita bonus. Murah. Itulah pi umrah. Di antara benda yang memurahkan rezeki lah pergi umrah. Pi umrah, tuan-tuan, subhanallah. Target apa? Nak tawaf banyak-banyak. Jangan duduk di hotel. Taib. Pi Mekah ni pula jangan cadang nak balik hotel. Tuan-tuan, setengah orang dia kata cukup hari ni sehari sekali dah tawaf. Target, tuan-tuan, habis 70 singan, sembahyang 2 rakaat, 2 rakaat, tawaf lagi, tuan-tuan. Sembahyang pula 2 rakaat, lepas 70 singan, tawaf lagi. Sampai kita rasa syurga itu ialah duduk dalam tawaf. Macam orang sembahyang, Allahu Akbar, bagi salam bangkit lagi, Allahu Akbar, bagi salam bangkit lagi, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita ni dia kena buat sampai faham tu. Tawaf ni tengok apa? Tengok Kaabah. Tak apalah kita baca hak doa dalam buku tu, tak apa, masalah senang. Kalau kita faham, alhamdulillah. Kalau kita lebih menghayati hak tu Nabi baca tu, soalan senang. Okey, kita baca sekali. Lepas tu nak tawaf pula tu, kita baca hak kita hafal doa. Hak tu kita faham doa apa. Tu kita faham lah. Tawaf tu tengok Kaabah. Tawaf tengok Kaabah. Tuan-tuan, berkali-kali, lama-lama hati jadi lembut. Tengok tawaf, tengok Kaabah nak nangis. Itulah kita nak. Subhanallah. Lepas tu kalau ada peluang Tuhan bagi seorang lelaki pegang Kaabah ni, masalah Sayyidina Muhammad, tuan. Kalau masalah Sayyidina Muhammad, tang mana tu? Tang Hajarul Aswad tu. Tang Hajarul Aswad ni macam-macam cara orang panggil apa? Amboi, lupa dah. Istilam. Masalah macam-macam. Setengah orang, kan? Setengah orang hak betul macam mana? Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi kalau boleh, kalau Kaabah tak ada orang, kita pergi sapu Hajarul Aswad. Itulah istilam yang sebenarnya, Sayyidina Muhammad. Taib. Tapi kalau tak boleh pergi, kita isyarat macam ni. Tu istilam yang kita tu sampai turun macam-macam, tuan-tuan. Jadi subhanallah, jadi kita isyaratkan macam tu. Tu istilam sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Apa benda tentang Islam tu? Nabi kita kata Hajar Aswad itu ialah yaminullahi fil ardi, ialah seperti tangan Allah di muka bumi. Hajar Aswad itu adalah seperti tangan Allah di muka bumi. Seperti, jangan kita kata tangan Allah, salah faham. Sebab itu tuan-tuan, bila kita faham, pengalaman saya Allah, bila minta Islam tu nak menangis. Pasal apa? Sebab kita macam berjabat tangan dengan Allah. Pasal lepas tu pula tengok orang Allah. Bila sampai tanggarasan tu, tengok kelingnya, tengok aurat orang tu. Tu dia, tuan-tuan. Tu dia manusia. Dengan Tuhan respon sampai tak tu. Bila kita faham, kita buat umrah ni, baru lain sikit rasanya. Menepi tu dengan ilmu. Soalan Sayyidina Muhammad, Ustaz tak ada duit Ustaz, 5 tahun sekali pi. Target 5 tahun pi. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi tuan-tuan, ni nak keluar ramai, Ramadan paling ramai sekali. Soalan Sayyidina Muhammad. Tu saya kata Ramadan Allah pun ramai dah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila ramai tu kita pakai spray. Habis sembahyang dalam masjid,
Jadi tuan-tuan, bila spray itu mengalir, bila banyak kita semua, lama-lama dia mengalir. Sapu. Sama je kat tangan pun. Lihat tu je, tuan-tuan. Maknanya yang kata basuh ni, mana bagi air tu mengalir. Tu kata basuh. Jadi kalau macam tu, subhanallah, rupanya fahamlah pasal apa Nabi boleh menggunakan soalan Sayyidina Muhammad hanya satu cupak untuk mengambil wudu. Baik. Mana kalau kita tidak tidak membaziak dalam penggunaan air, maka bernilailah pahala wudu kita. Baik. Jadi subhanallah soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Wa bain Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fardul wudu marratan. Maknanya abang kata harus boleh buat marratan. Wa tawaddu'a aidan marrataini, pernah buat dua kali, Nabi pernah buat. Baik. Jadi maknanya boleh buat. Tengok ayat tak boleh guna untuk 3 kali, kita pakai sekali. Ayat tak ada, kita boleh pakai hanya 2 kali ya, 2 kali. Baik. Wasalasan dan 3 kali. Itulah yang sunatnya. Kalau kita ada yang untuk boleh menggunakan 3 kali, kita guna 3 kali. Walam yazid ala salas, dan Nabi kita tak lebih daripada 3. Nabi tak lebih daripada 3. Wa kariha ahlul ilmi. Tapi tuan-tuan subhanallah, tapi kalau kita terpaksa untuk lebih daripada 3 kali sebab ayat tak sampai, tuan-tuan jangan berhenti tang 4, berhenti tang 5. Tak begitu. Qala wa kariha ahlul ilmi, dan membilang makruh lah oleh ahlul ilmi al-israf fihi, membazir pada wudu, wa an yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu Sayyidina Muhammad, dan melebihi perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekadar 3 kali sallallahu Sayyidina Muhammad, maka kita jangan melebihi perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala babu ma tuqbalu salatun bighairi tuhurin, masuk bab yang kedua. Baik, bab yang kedua sallallahu Sayyidina Muhammad, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak diterima sembahyang tanpa tuhur. Tuhur makna kita bersuci. Qala wa bi ilahi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Qala rajul min Hadramaut mal hadatsu ya Abu Hurairah qala fusaun aw durat. Nabi kita sebut la tuqbalu salatu man ahdatha, tidak diterima sembahyang orang yang berhadas. Tidak diterima sembahyang orang yang berhadas. Sallallahu Sayyidina Muhammad qala rajulun min Hadramaut mal hadatsu ya Abu Hurairah. Jadi bila kata Abu Hurairah sallallahu Sayyidina Muhammad, Nabi kita kata orang yang berhadas Tuhan tak terima sembahyangnya. Kata seorang lelaki daripada Hadramaut sallallahu Sayyidina Muhammad, mal hadatsu ya Abu Hurairah, mal hadasu ya Abu Hurairah sallallahu Sayyidina Muhammad, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Baru-baru ini sallallahu Sayyidina Muhammad, waktu di Ukirman, kita dikunjungi oleh satu orang yang telah pun memberi satu tazkirah pada kita, iaitu Habib Mahdi sallallahu Sayyidina Muhammad. Habib Mahdi ni dia di antara sallallahu Sayyidina Muhammad, di antara murid-murid Habib Omar. Habib Omar ni anak-anak muridnya ada yang disuruh pakai serban besar, ada yang suruh pakai serban kecil. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Kalau tengok tuan, tengok macam Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri serban besar. Yang nak mai bulan 7 ni Habib Jindan tu pun serban besar. Habib Jindan tu dia orang Indonesia. Dia merupakan generasi pertama yang belajar di Hadramaut dekat Habib Omar. Berapa orang yang dipilih oleh Habib Omar untuk belajar di Hadramaut, sallallahu di Talib khususnya. Kemudian sallallahu Sayyidina Muhammad, di kalangan anak-anak murid dia ada yang tak boleh pakai serban besar. Jadi
Kalau tengok tuan, Habib Omar tu serban dia tu berlapis-lapis. Lapis-lapis. Berlapis-lapis tu tuan-tuan, saya bilang lapis serban dia 7 lapis. 7 tu maknanya itu 7 kitab yang dia hafaz. 7 kitab yang dah hafal. Baik, jadi subhanallah, masalah sana begitu. Jadi tuan-tuan, di antara yang apa ni disebut oleh Habib Mahdi waktu dia mai ziarah kita baru ni. Jadi dia mai tu tengok dia cakap Melayu. Lah, orang cakap Melayu no. Orang heran dia cakap Melayu. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, masalah memang dia bukan, memang dia duduk di Malaysia 2 tahun dah. Memang boleh cakap Melayu, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cuma dia kata aja, dia ni duduk Malaysia 2 tahun pasal apa? Sebab Habib Omar yang suruh duduk di Malaysia. Cuma katanya, kalaulah masalah Sayyidina Muhammad, Habib Omar tak kata dia duduk di KL, dia akan duduk di Kedah. Tu hebat Kedah ni. Kedah ni ada satu benda yang barangkali masalah Sayyidina Muhammad, satu rahsia Allah yang akan berlaku di sebelah kita, wallahu a'lam. Jadi ulama-ulama besar tak pernah berhenti dah main Malaysia ni. Masalah Sayyidina dulu kalau lepas sampai di Kuala Lumpur cakap ke KL saja. Hari tuan-tuan subhanallah, dia mesti main ke utara. Baik. Jadi apa hikmahnya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Katanya memang seronok main Kedah. Kita tengok Habib, kita tengok Syekh Muhammad, cadang-cadangnya masalah Sayyidina Muhammad. Bulan 7 ni Habib Jindan mai Lantana Mahbah. Bulan lepas daripada bulan raya Syawal, insya-Allah Syekh Muhammad mai pula. Syekh Muhammad waktu mai hari itu subhanallah, kata dia memang seronok mai Kedah. Waktu balik dia menangis. Pasal apa? Sayang nak tinggal Kedah. Jadi subhanallah, apa yang depa rasa sentuhan dari Kedah ni, hatu rahsia depa. Kita semua tak tahu, subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Qala, kata laki-laki daripada Hadramaut, satu laki-laki daripada Hadramaut, man hadasu ya Abu Hurairah, apa dia hadas wahai Abu Hurairah? Qala fussaun aw dural. Fussaun iaitu kentut hak tak bunyi tu, dia panggil fussa, yang keluar angin saja tu. Dural sallallahu alaihi Muhammad iaitu yang keluar bunyi bruk 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 tu. Bila bunyi bruk bruk atau bruk tu bila? Waktu makan biji cempedak. Bila keluar tu dia ayah kentut betara tu kah? Anak-anak berselerak lari habis. Baik, tu dia panggil durat. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, bila kata mal hadasu, apa hadas ni, iaitu yang keluar daripada 2 jalan, depan ataupun belakang. Tapi pasal apa Abu Hurairah tak sebut macam tu, dia sebut al hadas. Baik. Jadi sebabnya dia nak menggunakan satu kalimat yang paling beradab. Baik. Kalau kita kata soalan senama, pasal pamit yang lain, kentut, tu maknanya tu kurang sesuai. Jadi ataupun kalau nak gunakan kalimat yang kalau nak guna kalimat yang sesuai, kita kata batai semayang. Tu maknanya menggunakan kalimat yang paling beradab. Soalan sama. Pasal pamit semayang, kentut pula dah. Kentut tu lain sikit makna dia tu, walaupun sama aja. Baik. Jadi bila kata hadas ni yang keluar daripada 2 jalan, depan ataupun belakang. Baik, soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Qala la tuqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa dimasukkan di sini dengan dimasukkan dengan hadas di sini ialah yang keluar daripada 2 jalan. Sedangkan hadas ni bukan hak tu ya. Hadas ni menyentuh laki-laki perempuan pun hadas. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Menyentuh kemaluan pun hadas. Pasal apa tak sebut? Pasal apa dia masuk oleh Abu Hurairah? Ialah soalan Sayyidina Muhammad, fusaun aw durat, sahaja kentut hak jenis bunyi, kentut hak jenis tak jenis bunyi. Pasal apa masuk Abu Hurairah hak tu saja? Sebab kentut ni dia banyak berlaku dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Baik, soalan Sayyidina Muhammad tu dia panggil kebijaksanaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ni cara untuk guru ni, tengok nak bagi ilmu ke orang ni, dia bagi macam ni. Ilmu macam ni dia bagi pada orang macam ni.
Taib, sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Tuan-tuan, hak ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa Abu Hurairah tak kata menyentuh kemaluan? Pasal apa tak kata menyentuh kulit laki-laki perempuan? Taib. Sebab sallallahu alaihi Muhammad menyentuh kemaluan tu ada khilaf ulama. Menyentuh orang perempuan tu ada khilaf ulama. Sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Cumanya sallallahu alaihi Muhammad bila kata fussaun aw duratun ni, sallallahu alaihi Muhammad hampir disepakati oleh banyak ulama, kentut mesti batal. Taib, sallallahu alaihi Muhammad. Ada ulama mengatakan muntah batal wuduk. Maknanya hak tu tak pegang oleh mazhab Syafi'i. Taib. Mazhab Syafi'i pegang sallallahu alaihi Muhammad, taib, muntah tak batal wuduk. Ada ulama mengatakan berbekam tu batal wuduk. Syafi'i, ulama Syafi'i tak pegang kata berbekam batal wuduk. Mazhab Syafi'i kata sallallahu alaihi Muhammad menyentuh orang perempuan tu batal wuduk. Mazhab lain kata tak batal. Itu maknanya ada pertikaian. Taib, sallallahu alaihi Muhammad qala fussaun aw durat, sama ada kentut tu jenis bunyi ataupun kentut jenis tak bunyi. Taib, sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya tuan-tuan, kentut ni dia keluar dengan secara terpaksa pun batal, dengan sukarela pun terbatal. Tuan faham tak? Jadi kita tu bukan nak kentut, tahan berub dia keluar. Allahu akbar, subhanallah, batal. Salah seorang kawan kita ni pandai cerdik tu. Ramai dia tengah duk mengaji macam ni. Nak abang kata kawan pun sekarang ustaz jugalah, ustaz yang cerdik ni, ustaz. Dengar orang mengajar. Ustaz dengar orang mengajar ni. Ustaz pun terkenal, sangat terkenal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebut nama tuan-tuan, sebut nama ni, tuan-tuan mesti kenal ustaz ni, tapi tak mau sebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu akbar. Tengah-tengah duk mengajar, dia terkentut. Oh, bunyi sedap kalau kentut tu. Bijak tuan-tuan, dia huruf belakang kawan sebelah. Faham tak tuan-tuan? Dia tepuk. Kawan tu ingat sampai mati. Dia ustaz ni kena aku sungguh dah. Amboi, semua orang tengok muka kawan tu, muka kena tepuk tu. Dia nak kata pun Pak ni ustaz, dia kata aku ingat sampai mati, kata dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kentut ni ada sama ada keluar dengan terpaksa ataupun sukarela, batal. Baik. Qala Muhammad sayyidina Muhammad. Fussaun qala fussaun aw duratun, sama ada kentut tu ada sayyidina Muhammad jenis fussa ataupun durat ada sayyidina Muhammad, maka ia akan membatalkan wuduk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tak? Ya, insyaAllah. Ya, niat nak. Jadi niat tu, dia niat ni sewaktu mana Musa Sayyidina Muhammad ayat tu dia dah mula mengenal muka tu, kita niat. Bila dah mula mengenal muka tu, kita niat. Sayyidina Muhammad tu mana kita niat waktu mana spray tu. Okay. Ada soalan lain? Minhaj ilmu fiqh. Minhaj ilmu fiqh. Minhaj. Ya alhamdulillah. Habis no? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bil hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.